Okey, berdasarkan indeks persepsi rasuah ataupun Corruption Perception Index, negara kita sebenarnya yang menduduki kedudukan yang tertinggi semuanya negara bukan Islam. Contohnya, saya bagi contoh, Denmark di tangga yang pertama, diikuti New Zealand, Finland, Singapura, Sweden, Switzerland dan juga Norway. Negara-negara Islam sebenarnya banyak mendapat kedudukan kurang baik dalam CPI. Contohnya, negara di kedudukan tercorot adalah Sudan, Yaman, Syria, Somalia. Mengapa keadaan ini terjadi sebenarnya? Terima kasih. Kalau ditanya saya akan sebut beberapa faktor. Salah satunya ialah soal urus takbir. Kalau berlakunya urus takbir yang baik, good governance, dan kita dapat tengok walaupun negara-negara Islam macam Malaysia, dia walaupun agak masih lagi jauh daripada tangga 50-51 begitu kan, kita tetapi kita tahu kita jauh lebih baik daripada negara Arab, kebanyakan negara Arab. Sebab apa? Sebab bukan soal sikap tentang rasuah saja, tetapi soal urus takbir. Apabila negara itu berjalan dengan sistem yang betul dan kemas, ruang itu macam tidak ada. Saya pernah hadiri satu perhimpunan di Antalya di Turki yang dianjurkan oleh pejabat Amerika, datuk bandar seluruh dunia, dan ada lebih kurang hampir 150 orang. Saya salah satu yang dijemput dalam panel itu. Tapi saya dengar datuk bandar daripada Norway ketika itu, dia menceritakan berapa tahun dia duduk berada, pengalaman rasuah yang pernah dia berlaku ialah seseorang menghantar bunga ke pejabat dia. Itu pengalaman rasuah dia yang pertama. Maksudnya seorang datang hantar bunga ke dia. So dia kata ini adalah percubaan rasuah. Padahal bagi bunga je. Itu menunjukkan kenapa, kerana sistem itu kemas. Bila sistem itu kemas, orang bukan soal agama satu hal, tetapi soal bagaimana apabila sistem yang kemas menyebabkan ruang itu tidak ada. Jadi orang tidak perlu berfikir bagaimana nak ambil bagi rasuah barulah boleh kot dia bernafas. Dia rasa persaingan yang adil, hak yang diberikan, diperuntukkan oleh perlembagaan undang-undang yang mencukupi. Maka dengan itu kita tengok negara-negara Scandinavia country, khususnya mereka adalah negara-negara yang bersih daripada hal-hal yang seperti ini. Itu satu, yakni pelaksanaan undang-undang. Dan orang politik takut dengan rasuah, takut dengan keteguhan dan nekat institusi rasuah sebuah negara itu yang memang tidak mengenal bulu untuk mengambil tindakan. Tidak ada campur tangan. Dia dengar ini adalah masalah good governance yang berlaku dalam sebahagian negara-negara Islam. Apabila ada orang yang boleh, dalam bahasa kampung ni, boleh sailang balik keputusan itu, dia pula kan kata Gusmus penyair di Indonesia itu, negeri amplop, yang boleh bubuh duit di dalam sampul tu boleh membetulkan yang tak betul, boleh mentak betulkan benda yang betul, boleh menghapuskan keputusan yang dibuat, boleh mewujudkan keputusan yang belum dibuat. Itu masalahnya. Jadi apabila hal yang seperti itu berlaku, maka kita dapati itu akan menyebabkan negara orang Islam, walaupun cakap tentang dosa, tentang pahala, tentang syurga, tentang neraka, akhirnya ucapan syurga dan neraka kita hanya tertumpu kepada soal-soal peribadi yang membabitkan soal seorang bermaksiat, dia khalwat, zina, walaupun itu salah, tapi sedangkan kesalahan-kesalahan itu ialah kesalahan yang boleh dimaafkan antara dia dengan Tuhan. Apa yang menjadi isu yang besar yang suka dimaafkan seperti rasuah tidak diangkat, disebabkan apa? Pemerintah juga tidak gemar. Mungkin kalau panggilan TV, dia cakap tentang rumahku, syurgaku, cakap tentang, tapi kalau nak cakap dalam TV, ustaz ke apa, cakap tentang rasuah. Itu menyebabkan senarai penceramah yang boleh digam. Seketika dulu dalam negara kita juga menyebabkan tak berani orang nak sentuh hal-hal seperti ini, kerana dia rasakan rasuah hanya dicakap oleh setengah orang dengan keadaan yang begitu berhati-hati. Dan ini menyebabkan negara-negara orang Islam tidak dapat melangkah lebih baik. Jika kita ada ketelusan, keberanian, sungguhan, nekat, dan golongan-golongan yang terbabit di dalam membangunkan masyarakat juga nekat, tidak bertolak ansur dalam prinsip-prinsip seperti ini, kita akan dapat membangunkan negara kita.